Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadis 147 dan Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala hafiznahu min az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري. Okay. Ini hadis riwayat Al-Bukhari yang diambil daripada Ali bin Abdullah daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kita kali kita perhati sini. Inilah kalau tengok istimewa hadis Al-Bukhari ini diambil daripada orang yang kibarut tabi'in, tokoh-tokoh yang besar, Sufyan, dan Sufyan pula ambil daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri itu benar Ibnu Syihab Az-Zuhri. Okay. Kemudian Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in. Itu tokoh besar Sa'id ibn al-Musayyib. Ada dua sini, ada orang baca Musayyib ataupun Musayyib. Dan daripada Abu Hurairah. Dalam hadis ni, kalau terjemahnya telah berbicara kepada kami oleh Ali ibn Abdullah. Katanya telah berbicara kepada kami Sufyan. Sufyan di sini maknanya Sufyan Ats-Tsauri. Ada dua situ, Sufyan ibn Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Katanya kami telah hafalnya daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri makna Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan daripada Sa'id al-Musayyib. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk menunaikan solat, kerana panas yang menyengat itu sebahagian dari hembusan neraka Jahannam. Jadi kalau tinggal pada hadis ini, ketika panas itu dia suruh tunggu sebentar biar teduh sikit supaya tidaklah semaya masa panas. Banyak sebab lah tu. Selain daripada hembusan neraka Jahannam, kita pun nak selesa. Jadi dari konteks dulu lah ni masjid moga pakai aircon belakang lah ni tak. 5 waktu pasal aircon habis lah ni. Tapi kita bincang lah. Boleh faham tak? Hadis ni menyebut bahawa dia minta tunggu sebentar. Sebab kita masih dalam awqat, dalam waktu-waktu solat. Kita dah bincang panjang lebar ada waktu-waktu solat sampai kepada waktu zuhur. Jadi waktu zuhur ni dia minta supaya kita tunggu sekejap supaya hilang bahang panas. Ia digambarkan di sini Nabi sebut hembusan neraka Jahannam. Kosakata daripada perkataan berarti ishtaddal harru, itu maknanya panas yang bersangatan, syadid. Sama ada panas pada waktu tengah hari atau panas pada musim panas. Dia panas sungguhlah kalau negeri Arab ni, tidak seperti kita panas-panas sungguh tak. Siapa dia tak biasa pergi Mekah lagi lah baru tak tahu, siapa dia biasa Kedah dia tahulah. Kalau pergi musim panas lah, kalau pergi musim sejuk tak berasa juga. Musim panas dengan Allah. Tambah-tambah waktu asar, kalau saya ingat musim panas waktu asar kan. Supaya kita duduk dekat dengan kat kawah surga, podok kaca surga berasa. Mari. Fa'abridu, maka dilewatkan, iaitu dilewatkan solat sehingga cuaca sejuk atau panas semakin kurang. Kita tunggu dulu sejuk dulu. Bisalah, walaupun dengan semaya. Solah di sini bermakna solat zuhur. Fa inna shiddatal har, kerana fa ni menunjukkan illah, sebab. Maka kepada suatu hukum, siapa dia setunggu tu, illah dia, sebab dia maksudnya ialah cuaca yang sangat panas dapat menghilangkan kekhusyukan solat. Itu je. Sebabnya bila keadaan kita kena selesa. Semaya ni sebenarnya kena selesa biar sejuk. Dan sebab tu semaya dalam aircon ni satu benda yang baik, kena positif. Tidak selesa ni semaya dalam aircon. Faih Jahannam, iaitu hembusan kepanasan neraka Jahannam. Huraian dia lah, yang tak ada dalam notan. Hadis ini menjelaskan bahawa disunatkan, sunat melewatkan solat zuhur hingga cuaca kembali menjadi sejuk atau dingin. Jika pada awal waktunya terlalu panas. Dia kait pula. Mana kalau musim hujan tak apalah. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dan merangkumi sama ada solat secara berjemaah maupun secara persendirian. Hukum ini juga merangkumi solat Jumaat.
Hikmat menunaikan solat pada waktu tenteram dan tenang adalah bagi menghindari perkara yang dapat mengganggu hati orang yang sedang solat. Juga supaya orang yang solat itu khusyuk kerana ia merupakan ruh solat. Kena ingat ruh solat duduk di khusyuk. Selama mana orang duduk khusyuk, maka itu dikira innamas salatu biqadri ma aqal. Harga semaya itu terletak setara mana kita boleh menghayati solat itu. Boleh nampak sendiri kita dekat Allah. Orang ni duduk peran sama dah. 5 minit pun tak boleh. Acu-acu pitah coh dah. Khusyuk. Dia khusyuk kita bincang panjang lebar dah. Khusyuk tu perhatian. Bukannya super bius. Gambaran dalam kitab Musalli tu tak betul tu ambil mana tu. Dia sebut situ apabila aku masuk, kalau mu nak main hai budak-budak, mu nak buat bising, tunggu nanti aku solat. Bila aku solat mu main lah tu rumah pun aku tak khabar. Itu benda tak ada asah belaka tu tak. Sebab kalau kita tengok daripada sejarah Nabi boleh sedar. Anak kecil menangis pun dia boleh sedar. Tak, saya bincang dah dulu. Kambing masuk litah pun dia sedar. Dan Nabi pun tunggu bila dia tahu sahabat duduk di kubu Baqi, berjalan mari nak sembahyang, dia melambatkan bacaannya. Sembahyang asar. Kan? Ketika kita kata Nabi tak khusyuk tu boleh tahu orang nak mari. Siapa dia berani kata Nabi tak khusyuk? Ada. Tapi tak boleh kira lah ni orang tengok kan Habib tu bisa pada Nabi tak? Habib bisa tak? Tak. Saya dengar dalam video semalam saya sebut saya dalam video. Kejut dia dengar. Disebut nama hak je buat nama Habib goni-goni, saya pun tak ingat nama dia. Habib Al-berapa nama. Habib itu berkata, kalau aku tidak fikir, aku malu kepada Allah, nescaya aku padamkan api neraka Jahannam. Faham tak? Boleh faham? Dia kata dia ada kekuatan, dia boleh embuh api neraka tu mampu. Neraka Jahannam mampu. Pasal apa? Dia ada kekuatan, dia karamah dia. Tapi aku tak embuh apa? Malu ke Tuhan. Hebat daripada Nabi dia. Jadi sebab tu bila dia istilah khusyuk tu, khusyuk dia boleh kerak kaki kalau dia semayang dia tahu. Boleh kerak kaki, boleh buat gapo-gapo. Tu khusyuk dia rekod sendiri tak. Jadi jawab dia gapo? Tak percaya gitu. Percaya? Tak percaya. Khusyuk dia gambaran sendiri ya. Semayang baru boleh. Kita nak tengok riwayat. Cerita banyak, nak tengok riwayat betul tak betul. Dia maknanya cerita dia kata nak cabut tak boleh, sakit-sakit nanti aku semayang. Allahu akbar, cabut. Jadi kita nak tengok riwayat sungguh. Ada nak tahu sahih kau duk cerita tu. Pasal benda ni duk campur banyak benda ni. Dia gambar benda tu lebih-lebih pada hak. Kadang-kadang kita tengok hebat pada Nabi. Tak, dia hebat pada Nabi ni. Kalau tidak tak tu biar pula cerita dia pergi di kubur Nabi Baqi cium lutut dia. Bukan dia cium lutut Nabi cium lutut dia. Tidak hebat dia pada Nabi. Allah. Dia hukum awalnya sunat tu awal saja. Ya, hau tu akal. Hau ni bukan ruksah ni. Hau ni bukan ruksah ni. Hau ni bukan asal juga. Dia ruksah ni dia tak ada nas kan. Dibenarkan kelonggaran ni. Hal ni sebab dia rakyatnya macam tiupan api neraka, hembusan api neraka. Nabi tak boleh. Ada sunat ni lebih tinggi. Memang disunatkan, bukan wajib ni, disunatkan melambat. Awal sunat. Tapi banding dengan tu dia sunat hal ni lagilah. Hal ni lagilah. Lewatkan sikit. Ulama tidak dapat menjelaskan batas atau hak untuk menangguhkan solat tersebut disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan melalui hadis. Berapa lama tu dia tak royak sini. Jadi ulama dia tak boleh nak jelas. Tunggu selama mana. Oleh itu ulama berbeza pendapat dalam persoalan ini. Ada yang mengatakan sehingga bayang-bayang suatu sepanjang sastra. Kan kalau masa tegak tu tak ada bayang dah. Gelecah sikit ke barat. Bayang ke timur dia. Jadi dia tengok bila serta bayang tu panjang serta baru boleh semayang. Adalah tu pendapat ulama. Tak ada nas belakang dah. Namun menurut pendapat yang lebih sahih, ia bergantung kepada keadaan asalkan tidak luput waktunya. Dia tengok keadaan berasa sejuk sikit boleh dah semayang.
Sementara hadis ini juga menjelaskan bahawa kepanasan cuaca disebabkan hembusan api neraka Jahannam. Namun ada ulama yang menyatakan ia hanya satu kiasan. Dia kata bukan maknanya Nabi maksud tu neraka Jahannam hembus sungguh. Tapi itu hanya kiasan. Tapi Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW pernah sabda, ni ada bunyi yang nak riwayatnya hembus api neraka sungguh ni. Lagu mana? Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'di ba'dha fa azina laha bi nafsain nafsin fi shita wa nafsin fi sayf fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min al-zamharir. Api neraka mengadu kepada Tuhannya. Jadi Imam Bukhari kata bila Nabi kata api neraka hembus tu, dia kata hembus sungguh. Sebab ada hadis. Api neraka ni dia mengadu kepada Tuhannya lalu berkata, sebahagianku memakan sebahagian yang lain. Maka diizinkan baginya dengan dua hembusan apa. Dia kata sama-sama panah tu main makan sama sendiri api. Maka dia mengadu ke Tuhan. Nak merawat makan sama sendiri dia kena hembus 2 kali setahun. Hembusan pada musim dingin dan hembusan pada musim panas. Jadi hak neraka hembus-hembus itulah siapa mari pakai tu. Dan dia adalah lebih dahsyat daripada apa yang kamu rasakan daripada hawa panas dan lebih dahsyat daripada apa yang kamu rasakan daripada hawa dingin. Tu. Jadi maknanya bila disebut hembusan neraka tu memang ada sungguhlah kalau mengikut Bukhari. Baik, kesimpulannya istifadah. Disunatkan melewatkan solat zuhur disebabkan cuaca yang sangat panas sehingga keadaan menjadi dingin atau kurang panas. Nombor 2, tiada batas waktu untuk melewatkan asalkan tidak sampai kepada akhir waktu atau luput waktunya. Yang ketiga, kepentingan khusyuk dalam solat adalah merupakan ruh solat. Dan yang keempat, hawa yang sangat panas ialah hembusan api neraka Jahannam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cekok ke habis tu nak dia pula nak hembus biar mampu api neraka. Hebat dia lagi. Okay. Hak dia hembus tu berasa vaksin kita. Neraka Jahannam telah wujud sekarang dan hawa panas neraka boleh sampai ke bumi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dah neraka lelah ni dia bakal ada. Tapi ada dalam hadis tu dia kata bila orang neraka ahli neraka maka dinyalakan neraka. Lagu mana pula tu Lagu mana? Dah ada dalam hadis dia ada. Apabila ahli-ahli neraka tiba maka dinyalakan apinya. Itu nyala dah lah ni dia kan. Itu baru surah hadis dah lagi dah. Kalau baca surah hadis ni buat salah lagi dia. Tak pada mari jauh pula condor ni. Hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Zaid ibn Aslam an Atta bin Yasar an Bisr bin Sa'id wa anil A'rash yuhaddisunahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghriba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Ini panjang sikit perbincangan ni, tengok sekat mana dan rasa sebelah suku kita berarti. Telah berbicara kepada kami oleh Abdullah ibn Maslamah daripada Malik. Ini pekak yang kedua ni ramah ni. Daripada Zaid, Aslam, daripada Atta bin Yasar, Bisr bin Sa'id dan Al-Arj. Di mana mereka bertiga berbicara. Tiga-tiga orang ni riwayat daripada Abu Hurairah. Mana riwayat daripada Abu Hurairah 3 orang. Bahawa Nabi SAW bersabda. Lagu mana bunyi? Barang siapa yang telah mengerjakan 1 rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapat solat subuh. Dan barang siapa yang telah mengerjakan 1 rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapat solat asar. Lagu mana? Ada hadis. Maksudnya jadi semaya tunai ke jadi semaya ganti. Tara dia dan rakaat. Kalau dengar kepada hadis ni, dia ni Allahu Akbar di semaya subuh, sudah rakaat pertama, masuk rakaat kedua, habis subuh. Dia boleh meneruskan solatnya, solat dia jadi. Dipanggil sembahyang tunai. Tapi kalau dia tak ada rakaat Allahu Akbar takbir,
Tak dia nak rokok tu habis subuh. Dia kena berhenti semaya. Pasal apa? Dia kena tukar niat. Sebab tadi dia semaya tunai tak? Dia kena semaya qada dah lah. Betul tak? Hala qada lah. Kena berhenti qada lah dia. Pasal apa kena berhenti? Sebab dah niat tadi dia niat tunai dah. Dia niat semaya tunai. Allahu akbar semaya tunai. Tiba tak ada serakaat abu. Tak ada satu rakaat pun. Gaji dengar lagu ni Begitu juga dengan solat asar dia kata. Tahu tak? Dia kadang-kadang orang tak tengok jeng kadang-kadang. Dia mana? Dah lepas tu dia tahu. Kalau dia orang main royak, habis subuh dah dia tu. Ataupun asar. Kalau molek asar lah, asar gini. Dia tak ada serakaat langsung. Allahu akbar tu bunyi beh maghrib. Dia dan takbiratul ihram dia dalam waktu tapi tak ada serakaat abu. Ketika tu dia kena semaya sebagai semaya ganti dah lah. Mai qada lah. Kalau dia sempat dasar rakaat yang telah mengerjakan satu rakaat sebelum matahari terbenam, dia dasar rakaat, maka dia telah mendapat solat asar. Okey. Kita baca bersama ni, ada dua hadis lagi. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha nahwu wa qala sajdatan badala rak'atan summa qala wasajdah innama hiya rak'ah. Menurut riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang serupa baginda bersabda sekali sujud sebagai pengganti kepada satu rakaat. Kemudian baginda bersabda sekali sujud itu adalah satu rakaat. Mana sujud dia sebut dalam itu, mana satu rakaat. Kita pun tengok kosakata dia dah. Man adraka minas subhi, sesiapa yang sepak solat subuh satu rakaat, iaitu sepak satu rakaat daripada solat subuh sebelum terbit matahari, dia dah rakaat. Faqad adraka subha, maka sesungguhnya dia telah sempat dengan waktu solat subuh, iaitu seolah-olah dia sepak solat dalam waktunya. Tak ada masalah lah lagu ni tak? Sajdatan satu kali sujud, tetapi maksud di sini ialah satu rakaat lengkap yang mengandungi rokok dan sujud. Artinya lepas sujud kedua baru dikira satu rakaat. Perbincangan dah. Hadis ini menunjukkan bahawa tempoh subuh dan asar adalah panjang, iaitu solat subuh waktunya sehingga terbit matahari dan waktu solat asar sehingga terbenamnya matahari. Baik. Apa dia bincang dua waktu tu? Kalau waktu lain lagu mana? Ni ada berada perbincangan. Dia umumkan kepada waktu lain. Dia ambil contoh saja, sampel. Solat subuh dengan solat asar. Kalau zuhur lagu mana? Lagu tu juga lah. Selain itu, hadis ini menjelaskan bahawa seseorang yang sempat menunaikan satu rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, maka dia dikira telah melakukan solat sepenuhnya pada waktunya dan bukan dikira sebagai solat ganti sekalipun satu rakaat lagi dilaksanakan selepas waktunya. Boleh faham apa tak? Dia habis rakaat, bangun rakaat kedua tu subuh habis. Pas lagu mana nak buat? Teruskan. Walaupun satu rakaat lagi terpaksa di luar waktu, dikira jadi. Okey. Begitu juga dengan solat asar, iaitu sekiranya sempat menunaikan satu rakaat solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia dikira telah melaksanakan solat asar sepenuhnya pada waktunya. Abu At-Tayyib Siddiq Hasan Khan, ini ulama hadis di benua India dah. Dia mati tahun 1890 ni. Dia mengatakan bahawa melalui hadis ini dapat disimpulkan beberapa perkara. Kita tengok pandangan ulama. Bagaimana pandangan dia terhadap hadis ini. Kita ambil ulama yang agak contemporary ni. 1890, abad baru ni lah, mati dia tak? Sesiapa sempat satu rakaat solat dalam waktunya, tengok ni. Tidak asal dengan subuh. Dia umum. Ni mengikut Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan. Kita pakat ulama. Ada orang kata ngaji hadis tak pakat ulama. Ni pakat ulama. Sesiapa sempat satu rakaat solat dalam waktunya, tak kira maghrib, asar, isya, subuh, zuhur dah.
Asalkan dan satu rakaat, maka dikira telah melaksanakan solat tunai. Jika dia sempat kurang daripada satu rakaat dalam waktu tersebut, maka solat tersebut dikira sebagai solat ganti. Pendapat ini ialah pendapat yang paling sahih termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i kita. Abu Hanifah pula berkata mendapat satu rakaat dihukum sebagai mendapat seluruh rakaat dalam waktu tersebut dan ia adalah untuk solat asar sahaja. Sebab Nabi sebut solat asar, dia kata solat lain tak boleh. Tu lagi Abu Hanifah. Sebab tu saya sebut, kalulah benda pekoh ni kan Allah, macam-macam selalu pendapat. Nak cari kesatuan dalam masalah pekoh tak jumpa. Tengok ni, ini siapa? Imam Hanafi kata tak, asal saja waktu lain tak boleh. Yang kedua katanya, apa ni? Ulama tadi bagi sesiapa yang mempunyai masyakkah kepayahan dan masyakkah tersebut hilang ketika waktu solat hanya tinggal sekadar satu rakaat, maka wajib ke atasnya solat pada waktu itu. Sebagai contoh, wanita haid yang suci sebelum habis waktu solat sekadar satu rakaat, maka wajib ke atasnya menunaikan solat tersebut. Kita dah bincang dalam haid tadi tak? Dalam tajuk haid semester 2 tu tak? Wanita yang suci sebelum habis waktu solat, zuhur tu ada lagi, dia cek-cek dia cuci, maka wajib dia tunai solat itu. Kalau tak ada, menyebabkan lepas dia suci dia nak mandi dulu dah, bunyi asar apa ni, zuhur tak habis lagi, dia cek diri dia dah cuci, dia pun nak pergi mandi, nak pergi apa, masuk asar, dia kena qada dah tu, sebab dia suci dalam waktu zuhur. Ni kita bincang panjang dah dulu dah. Okey. Oleh itu dia mendapat satu rakaat pada ketika itu dan sama hukumnya seperti orang yang tidak mempunyai kesulitan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nombor 3. Seorang makmum akan memperolehi pahala solat berjemaah dengan mendapat sekurang-kurangnya satu rakaat bersama imam. Baik. Ini satu dah. Bagi pendapat dia ni, kalau kita pergi tu duk baca tahiyat akhir dah, tak boleh serkan abuk sahabat. Pendapat dia ni tak boleh pahala berimeh, kena buka kem lain. Sekurang-kurangnya dia kata makmum tu nak dapat pahala jemaah, kena sekurang-kurangnya mendapat satu rakaat. Sedangkan dia tak ada satu rakaat tu. Rakaat akhir dah mari. Rakaat akhir kan duk baca sebelum dia rakaat tak apa lagi. Dia mari titik nak baca tahiyat akhir dah, dia mari Allahu Akbar pakai duduk cukup. Pahala jemaah tak dapat. Siapa pendapat lagu tu? Pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebaliknya jika dia sempat kurang daripada satu rakaat seperti bersama imam sebelum salat, dia mari duduk tahiyat lah, maka ada yang berpendapat dia tidak mendapat fadilat berjemaah dan ada juga yang mengatakan dia mendapat fadilat berjemaah. Itu yang orang buat juga tu, pegang atas pendapat boleh juga pahala jemaah. Boleh dapat dah muslimat Kalaulah kita dapat sekurang-kurangnya satu rakaat, itu sepakat ulama mengatakan bahawa boleh pahala jemaah. Tetapi kalau kita gitu imam nak bayar tahiyat akidah, kita siapa seorang-seorang Allahu Akbar duk cokoh nak ambil pahala jemaah, kita kata. Satu pendapat kata tak boleh pahala jemaah. Ada pendapat kata boleh. Pahala lagu mana? Dah parok pakah boleh tak? Nak buat mana tak? Kau nak dah. Kalau kita nak yakin, nak biar boleh kalau kita dua orang, tahiyat akhir tu kita semaya dua lah. Buka pasukan lain dah. Hak tu sebab kita nak pahala jemaah. Boleh nampak dah. Tapi ada orang buat juga tu. Tak boleh marah juga. Dia kata saya pakai pendapat nombor 2. Pendapat nombor 2 asalkan boleh bersama dengan imam sebelum wisalah, masih boleh pahala berjemaah. Dia sempurna satu rakaat tu sebelum rakaat. Kalau kita nak ambil sebelum dia rakaat. Misalnya kita main satu rakaat, lalu kita tujuh tu. Kita naik tu masa mana dia sempurna rakaat? Asal rakaat lepas sujud kedua. Satu rakaat habis komplit satu rakaat. Habis satu rakaat. Kalau kita bangun tu mana tu siap. Tu siap dah. Dah nak kira lagu mana tu? Nak mendapatkan rakaat imam. Nak mendapat rakaat imam ke? Rakaat kita.
Rakaat kita, rakaat tadi dia kira tu satu rakaat tu komplit dah sampai ke sujud kedua. Hak tadi kita nak bicaranya, kita nak ambil rakaat tu imin. Rakaat tu imin ni asalkan dia belum iktidal. Kita dah sempat rokok tamak ninah bersama dia, maka rakaat tu boleh dikira. Kan? Walaupun tu imin duk rokok dah. Tapi dia jenis rokok panjang sebab rokok ni rukun panjang. Dia baca panjang rokok dia. Sepanjang mana? Sepanjang baca sabih dia rokok. Kita baru siapa? Allahu Akbar. Kita perokok. Kita boleh kira tu. Rakaat tu boleh dikira. Pasal apa? Kita dan rokok sekadar tamak ninah. Kan? Di situ. Tak nanti kalau duduk kira ni, dia taruh di sini. Dia bangun saja tak boleh kira dah. Sekat rokok jadi kalau mengikut pendapat pertama tadi, nak dapat pahala berjemaah, kalau imam duduk rakaat akhir, dia duduk tengah rokok, kita pergi Allahu Akbar, boleh lagi pahala sekali dengan dia. Tapi kalau dia mari dia tidak dah, kita baru siapa, kita pun kebir nanti turut dia pun sujud, kita pun sujud getek. Kita tak ada rokok bersama dia, maka tak dapat rakaat tu, maka tak dapat pahala berjemaah. Itu pendapat pertama. Tapi kalau pakai pendapat kedua, asalkan tu imam tak wisalah, masih boleh pahala berjemaah. Tapi kalau nak sedap, nak yakin dia boleh pahala jemaah, kalau kita dua orang, buka pasukan lain lah. Kau jadi semaya dua imam pula. Tu sebab tu Rasulullah kan, bila dia bunyi dalam hadis tu, sahabat duduk di kubu Baqi', dia melambatkan bacaan dia. Dia tak rokok lagi. Dia baca juga. Tu nak royak khusyuk Nabi. Siapa dia berani kata Nabi tak khusyuk apa-apa? Duk cara kau orang tau. Dia sedar sahabat duduk di kubu Baqi'. Pahala berjemaah dia kira. Pahala berjemaah dikira sekurang-kurangnya mendapat satu rakaat dengan imam. Okey dah. Sementara itu seseorang yang sempat solat satu rakaat solat subuh atau satu rakaat solat asar dan habis waktu sebelum salam, maka solatnya adalah sah serta dia harus menyempurnakannya. Hukum ini disepakati bagi solat asar. Bagi solat subuh pula ulama berselisih pendapat. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad serta jumhur ulama berpendapat solat tersebut adalah sah. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan solat subuh yang dilaksanakan ketika matahari terbit adalah batal kerana dikira telah masuk ke dalam waktu yang dilarang. Walaupun dasar Abu Hanifah tak terima. Selain itu terdapat sebagian riwayat yang menyatakan bahawa sesiapa yang mendapat satu rakaat dan sebahagian riwayat pula menyatakan satu sujud sebagai ganti satu rakaat. Tapi bila disebut maksud di sini ialah seorang itu bukan sahaja dikira mendapat rakaat dan sujud saja, tetapi satu rakaat secara sempurna, mana sujud kedua, termasuk perbuatan dan perkataan atau ucapan yang merangkumi rukuk dan sujud. Walaupun disebut sujud, sebab dia kaedah ungkapan sujud ni, tetapi dimaksudkan rakaat secara keseluruhan di sini merupakan gaya bahasa Arab. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada gaya dalam itlaqul juz'i wa iradatul kull. Ini kawaid juga tapi bukan kawaid fiqh. Ni kaedah dia itlaqul juz'i wa iradatul kull. Maknanya disebutkan sebahagian tetapi dimaksudkan semuanya. Misalnya dalam hadis dia disebut ar-rajulu semua lelaki-laki. Idza dakhala ar-rajulu ila al-masjid, apabila seorang lelaki datang masuk masjid. Apa ketina lagu mana? Dia sebut laki-laki saja. Dia pakai kaedah ni. Itlaqul juz'i wa iradatul kull. Sebut sebahagian tapi maksudnya semua. Bila sebut orang jantan, orang betina pun merangkumi. Apa dia? Tu nak ngaji kaedah ni. Itlaqul juz'i wa iradatul kull. Kena hafal kata kita cara nak kecek dengan orang. Tak? Minta pergi rumah lah esok misalnya tak. Ada nak cukup anak ni. Lepas tu dia mari seorang. Dia tak bawa bini dia. Berapa tak bawa orang tin tu? Dah demo royak kawan seorang. Kita kata itlaqul juz'i wa iradatul kull. Sedap gitu. Biar apa dah? Apa dah?
Macam nak bahang orang kata ada iltlaqul juz'i wa irad. Sebut sikit pun kawan maksud semua. Sebut orang jatuh maknanya getin ada lah duk dalam tu. Ajak demo seorang makna suruh mari belakang sebuti rumah. Gitu deh. Istifadah maksudnya dah. Demo leh. Mendapat satu rakaat salat subuh sebelum terbit matahari dikira telah menunaikan salat subuh sepenuhnya pada waktunya. Mendapat satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam dikira telah menunaikan solat tersebut sepenuhnya pada waktunya. Panjang tempoh solat subuh sehingga matahari terbit dan solat asar sehingga matahari terbenam. Kita bincang dah ni. Solat subuh tetap sah sekalipun rakaat keduanya dilaksanakan ketika matahari terbit. Habis cakap tu lah. Kita sambunglah pada 27 bulan.